Assalamualaikum. Sekejap. Sekejap. Bagi masa datang sekejap je. Assalamualaikum. Nak share dekat my team. Siapa yang dah tengok, yang dah masuk, jom ajak kawan-kawan. Dengar tak suara Zata? Okay, siapa yang join, jom kita share. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Dah masak ke? Hai! Hai Arthur, lamanya tak jumpa. Lama tak jumpa sangat. How are you? Hope everything good, great. Your life, your business. Waalaikumsalam Shazila. Waalaikumsalam Zuraifa. Okay, thank you so much. Jom tag your friend. Tag boleh share live ni. InsyaAllah tengah hari ni Zata akan share satu topik yang Zata rasa boleh apply. Semua orang boleh guna. Semua orang boleh dapat bermanfaat daripada perkongsian Zata tengah hari ni. InsyaAllah. Okay, jom tag kawan-kawan. Okay, kita tag kawan-kawan kita. So dah masak ke? Zata dah siap masak, dah siap lunch. Hari ni lunch awal. Alhamdulillah Allah izin dapat masak awal. Okay. So hari ni boleh fokus lah tengah hari. InsyaAllah cuba habiskan, Zata akan habiskan sebelum waktu Zuhur. So hari ni sebab ramai orang tanya Zata macam mana Zata boleh capai apa yang Zata capai dalam masa dekat. Okay. Sebab dia ada dua fasa ke dalam kehidupan Zata yang Zata perasan lah. So Zata rasa Zata nak share apa yang Zata dah lalui, pengalaman Zata berdasarkan apa yang Zata dah pernah belajar. Okay. So Zata rasa mungkin boleh bermanfaat dekat kawan-kawan, sahabat-sahabat kat luar sana. Okay, so basically sebelum tu Zata just kenalkan diri lah. Mungkin tak ramai yang kenal kan. Of course lah, I bukan artis. It's just that Zata suka share benda-benda yang baik. Okay, so my full name is Nurzata Izmah binti Yusof. But nama komersial Zata Yusof sebab ramai daripada sekolah lagi lah orang panggil nama Zata Yusof, Zata. So that's why I use Zata Yusof. Okay, so saya berumur 35 tahun, berasal dari Ipoh Perak, sekarang menetap di Shah Alam. Alhamdulillah, sudah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata, umur 8 tahun, yang sulung 8 tahun, nombor 2, 7 tahun, nombor 3, 3 tahun, nombor 4, 2 tahun. Alhamdulillah, syukur rezeki dari Allah. Okay. Waalaikumsalam Rin, thank you. Okay, so Zata dah buat macam-macam dalam hidup ni, dah macam-macam 35 tahun tu Zata lalui berbagai-bagai peristiwa yang Zata rasa satu anugerah dari Allah pada Zata, mengajar Zata banyak perkara dan menjadikan Zata who I am now. Okay. Dan Zata syukur, kalau dulu Zata mungkin mengeluh dengan apa yang Zata dapat, apa yang Allah beri, tapi sekarang Zata rasa syukur sangat sebab Zata rasa kalau Zata tak lalui perkara-perkara tu, I might not be able to share
benda-benda yang I share dengan semua orang. I might not be able to reflect dalam perkara-perkara yang Zata selalu reflect, okay. So Alhamdulillah, syukur. So Zata dah pernah so kehidupan Zata as usual, Zata dulu sekolah dekat Ipoh, then tingkatan 4 Alhamdulillah Allah izin dapat tawaran masuk ke MRSM Serting. Siapa budak-budak MRSM? Ansara. Okay, Zata dulu tingkatan 4 dan tingkatan 5 di MRSM Serting. Ya, tamatkan pengajian, sambung kepada matrikulasi Gopeng di Perak. Tapi Allah izin juga, okay, dan menjadi satu pengajaran besar buat Zata. I didn't make it for matrikulasi, Zata tak berjaya. So Zata reverse balik buat diploma di KPTM Bangi selama 3 tahun dalam kursus perniagaan, pengurusan perniagaan. Dan lepas tu Alhamdulillah Allah izin lulus dengan cemerlang, berjaya menyambung pelajaran di UiTM Shah Alam. Bisa juga major in retail. Okay, lepas tu Alhamdulillah berjaya dengan result yang okay, dapat kerja selama 8 bulan di satu company kecil, menjual training. Lepas tu Alhamdulillah Allah izin lagi dapat peluang bekerja di Maybank Bangsa selama tak sampai sebulan, tak sempat pun habis probation. Allah izin lagi diberi peluang untuk bekerja dengan oil and gas company, syarikat antarabangsa, selama I think 8 tahun. Okay. So dan lepas tu Zata decide untuk berhenti sebelum Zata melahirkan anak yang keempat. Okay, decide untuk berhenti dan sebelum berhenti tu pun dah start journey cuba berniaga macam-macam lah. So Zata pernah buat MLM, Zata pernah buat brand sendiri, okay. And masa kerja dekat oil and gas company tu, I was consultant, business consultant untuk pengusaha-pengusaha syarikat, pengusaha-pengusaha stesen minyak. So kalau you pergi isi minyak tu, kalau isi minyak dekat petrol station, ada satu brand here, merah kuning. Okay, so Zata pernah jaga retailer di kawasan Northern Region dan Central Region. So I was a business consultant for them. Okay, then sekarang berkerjaya sebagai pro consumer, itu professional consumer. Hai Zata, kita sebaya punya anak first and third sama umur. Oh, Ansara juga. Hai Ain. Okay, so basically Zata dah buat banyak perkara. Kalau ada Zata pernah terima lah orang kata kenapa asyik tukar-tukar form. Zata pun tak tahu nak cakap macam mana, but memang dari kecil kot Zata di-expose kepada dunia perniagaan. Bukanlah perniagaan yang hebat, but dari kecil memang tolong opa berniaga, tolong my dad berniaga. So my dad pun businessman dulu. So jiwa untuk berniaga tu memang ada. That's why I think because of that I take a risk, lepaskan kerjaya yang Zata rasa kalau orang lain macam, memang orang lain semua pelik kenapa Zata decide untuk berhenti, melepaskan kerjaya yang my last figure gaji is 5 angka. So orang macam pelik, tapi I rasa ada benda lain yang potensi diri I yang I tak keluar betul-betul bila I kerja. So that's why I decide untuk berhenti, and ada big reason lain juga masa tu. Okay, so basically Alhamdulillah lepas tu I buat business MLM. Alhamdulillah my fourth try MLM. I pernah cuba MLM masa zaman belajar. Okay, I tak berjaya, mungkin masa tu tak tahu dan tak explore betul. The second time I buat, I invest 21k in the business. I even pinjam duit bank. Tapi again, mungkin sebab ilmu tak banyak and I don't really understand the business. I tak faham. I just invest sahaja. So benda tu tak menjadi. End up I hold banyak stock,
terpaksa jual murah, but it's okay. I think that is a journey yang I kena lalui untuk jadi I sekarang. And then my third business I buat brand sendiri. So konon-konon nak keluarkanlah brand sendiri. So buat tudung masa tu, tapi still ilmu tak ada. Then I expect that I ingat macam because of pengalaman masa belajar di universiti tu I boleh guna. So sebenarnya there is a lot more thing that you need to learn untuk berjaya, dan ada banyak sebab yang I tak faham macam mana nak berjaya. And then lepas tu I rasa susah sangat ni buat brand sendiri, because bila buat brand sendiri you banyak benda nak kena buat, marketing, everything about the product, so the branding itself, so banyak benda kena buat. And then lepas tu I jumpa the third MLM business I buat, Alhamdulillah, Allah izin, berjaya menjadi sales director. I berjaya pergi, I think I pergi Singapore, I pergi Hangzhou, China. Lagi pergi mana Singapore, Hangzhou. I think I pergi 3 tempat. Oh, then I naik cruise. Cruise pergi Phuket. Phuket. I naik cruise lah, I tak ingat pergi mana. I think Phuket kot. I can't remember. Tapi pergi lah naik cruise. So, berjaya 3, and then achievement I okay lah dekat dalam third business tu. But then suddenly there's thing happen. I start beranak anak keempat tu, I tak boleh fokus. Bila masuk anak keempat tak boleh fokus. But banyak benda yang belajar daripada perjalanan I tu. Then lepas tu I stop for a while daripada buat apa-apa. Tak buat apa-apa tau. Hanyalah kerjaya sebagai isteri rumah dan mak kepada 4 orang anak. Jadi driver, ambil anak setiap hari semua. So I tak buat business, I tak kerja. Then for a few months. Daripada tahun awal tahun ni lah, sampailah I decide untuk betul-betul fokus apa yang buat sekarang, iaitu prosumer. Bulan September kot. So so I decide untuk fokus. Lepas tu then I belajar. So there's a lot of things that happen in life. Tapi sebenarnya benda yang I nak share hari ni adalah pengalaman I sendiri dan apa yang I reflect daripada perjalanan tu. Okay, sebenarnya untuk berjaya dalam kerjaya, sebenarnya first thing is kita kena acknowledge apa pun kerjaya kita yang kita buat sekarang tu, itulah mungkin itu adalah khalifah kod yang Allah dah beri pada kita. Setiap orang dia ada berbeza khalifah kod dia. Ada orang khalifah kod dia adalah seorang guru, ada orang khalifah kod dia seorang doktor, ada orang khalifah kod dia seorang Grab driver, ada orang khalifah kod dia seorang engineer, ada orang khalifah kod dia sebagai seorang penyanyi, ada orang khalifah kod dia seorang artis, so setiap orang diciptakan ada purpose dia in life. But at the end, macam mana you gunakan khalifah kod you tu untuk memberi manfaat pada seluruh umat, seluruh makhluk Allah. Okay, so apa yang belajar daripada perjalanan hidup I adalah semua orang sebenarnya boleh berjaya dalam kerjaya. Okay, dan jangan pernah rasa apa yang you buat sekarang tu bukan kerjaya, especially suri rumah. Suri rumah adalah satu kerjaya yang sangat mulia sebenarnya. Dan Zata nak serulah, okay, kepada semua orang, jangan memandang rendah kepada seorang suri rumah. Okay, seorang suri rumah tu tanggung jadi sangat besar. Dia memberi impact kepada kehidupan anak-anak dia, kehidupan suami dia, dan kejayaan suami dan anak-anak sebenarnya sebalik tu ada seorang ibu yang berkorban. Okay, dan bukan semua suri rumah memang nak jadi suri rumah. Mungkin dia ada impian untuk jadi seorang yang hebat, dan mungkin dia ada potensi untuk jadi seorang yang hebat, tapi dia berkorban keinginan dia, impian dia untuk anak-anak dan suami. So suri rumah dekat luar sana, don't feel macam rasa rendah diri, awak hanya suri rumah, jangan rasa macam tu, sebab
Seorang suri rumah ni hebat sangat. Program badan apa yang awak berikan. So first thing adalah apa yang you kena, untuk berjaya you kena acknowledge setiap apa yang kita at that present moment, itulah khalifah kod kita. And how we want to use that, menggunakan khalifah kod tu yang Allah beri tu untuk memberi manfaat pada seluruh umat dan at the same time menjadi saham akhirat kita. Itulah kunci sebenarnya macam mana kita nak berjaya dalam kerjaya kita. So basically, and then lepas bila you dah faham, okay, itu adalah apa yang Allah beri at that moment, itulah khalifah kod you. So bila you faham pekerjaan tu adalah khalifah kod ataupun bila you faham khalifah kod ni, meaning you akan nampak kerjaya you sesuatu kerjaya yang boleh memberi impak besar dalam kehidupan masyarakat, kehidupan seluruh ummah. Okay. Tak kisahlah you kerja sebagai mungkin cleaner, tapi setiap orang mempunyai fungsi yang sangat-sangat. So kalau you faham tu, insyaAllah you boleh berjaya dalam setiap kerjaya yang you buat. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah macam mana nak berjaya dalam kerjaya, you kena ada foundation yang sangat kuat. Apa itu foundation yang sangat kuat? Foundation yang sangat kuat itu adalah pegangan you. Okay, pegangan kalau dalam sebagai Islam, kita pegangan kita. Apa yang kita pegang? Okay, adakah prinsip hidup kita? Okay, apa tujuan kita buat? Apa Suri Mari tak sama. Betul Kak Zakia. So you ada pegangan yang kuat. Jika pegangan yang kuat, you duduklah kat mana pun, insya-Allah you akan shine. Shine dari segi bukanlah di mata bos sahaja, bukanlah di mata orang sahaja, tapi you akan menyinar dan Allah akan nampak setiap usaha you. Itu sebenarnya matlamat kita. Okay? Itu sebenarnya matlamat kita hidup ni adalah untuk berdapat redha Allah. Nak Allah nampak kita. Orang lain tak nampak tak penting. Okay? Kalau bos tak nampak pun tak penting. Tapi kalau Allah nampak, insya-Allah maaf akan nampak. Dia akan susun, Allah akan susun. Dia akan dia akan macam susun ke seluruh makhluk dia akan ikut aturan dia. Okay? So that's why matlamat tu, pegangan tu kena betul. And yang ni memang pengajaran besar dalam yang Zata belajar, sebab dulu Zata tak explore tau. I mean Zata tak belajar macam mana nak faham apa tu nak kuatkan foundation. So dulu kalau kerja, niat kerja sebab nak duit. Sebab nak kerja, sebab nak duit lah, nak ada dengan duit kita boleh buat macam-macam kan. So matlamat kerja tu hanya cari duit. Matlamat buat something adalah untuk nak orang nampak. So bila foundation you pegangan you itu, you akan penat. Dan you mungkin akan excel, tapi selalunya akan terbabas lah. Dan itulah berlakunya bila akan berlaku kes di mana untuk berjaya orang akan pijak kepala orang lain, untuk berjaya kita sanggup aniaya orang lain, kita sanggup buat perkara-perkara yang tak ada integriti, dari segi rasuah tu, and then macam-macam lah perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat, kita akan buat because kita memang matlamat end game kita adalah semua keduniaan, bukan hanya memandang akhirat. Maksudnya foundation kita tak kuat, pegangan kita salah, apa yang kita pegang tu tak betul, dia bukan pegangan yang hakiki. Okay, so dan kita akan penat tau bila kita buat macam tu. Bila kita pegangan kita salah, kita punya end vision kita salah, kita akan kerja like macam seekor tikus yang lari dalam loda tu. Dia lari, bila dia penat dia berhenti, lepas tu nanti dia lari balik, dia tak ada hala tuju. Okay, it's like macam lari dalam loda tu. So that's why kita kata you mungkin boleh berjaya, tapi
hati you tak tenang, kehidupan you tak bahagia, you mungkin dapat gaji yang banyak tapi you mungkin akan ada penyakit, darah tinggi, stres, kan, depression because of that. Pegangan kita tak betul. Dan itu yang Zata lalui dulu masa zaman Zata kerja kan. Even masa zaman Zata berniaga, itu Zata lalui. Zata, kita capai satu tahap dan kita rasa penat dan kita macam kita cari-cari apa sebenarnya aku nak dalam hidup aku ni. Tapi kalau kita betul-betul pegangan kita betul, pegangan kita kuat dan foundation kita kuat, kita akan buat apa pun kita akan happy, kita akan tenang. Kita akan, Zata pernah jumpa seorang uncle ni, Zata sempat sembang dengan dia. Dia hanya jual macam makanan dekat tepi bank tau. So masa tu Zata belilah dekat dia kan, dan Zata sempat tanya dia kan. When I saw him, dia macam nampak happy. So I tanya dia, uncle buat apa? And then I tanya dia sikit, kenapa buat ni semua? And then Zata tanya, banyak ke dapat bila buat macam ni kan? Taklah banyak pun. Tapi dia kata dia happy dengan apa yang dia buat. And then dia rasa dengan menjual ni dia dapat rezeki yang halal instead of dia minta-minta. And then dia ada masa untuk kalau bila dia waktu solat dia berhenti, dia pergi solat. So dia tenang, dia kata. Walaupun dia duduk sorang-sorang, tak ada siapa, anak-anak pun dia tak tahu kat mana, tapi dia happy, dia rasa dia bahagia. So that's the thing, bila you tahu matlamat you tahu pegangan you betul, you buat apa pun you akan happy. You akan rasa you berjaya dalam apa pun yang you buat, dalam apa pun kerja yang you buat. Okay, so another tips yang Zata discover adalah, okay, macam mana nak dapat foundation yang betul, nak dapat pegangan yang betul. Zata selalu percaya untuk berjaya dalam apa sahaja kita buat, kita perlu ada ilmu. Yang pertama, ilmu yang sangat penting adalah kita kena ada ilmu mengenal Allah dan ilmu bagaimana jadi hamba Allah yang baik. Okay? Sebab dan ilmu ni tak ada kat sekolah, tak ada kat universiti, tak ada. Ilmu ni kita sendiri kena invest. Kita kena invest dari segi masa, invest dari segi tenaga, invest dari segi mungkin kewangan untuk belajar, untuk dapatkan ilmu dari segi ilmu tu, ilmu kenal Allah, ilmu menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan Zata rasa ilmu ni yang paling penting, is a foundation of above all ilmu yang belajar. Dan Zata Zata belajar, masa I know ilmu tu ada, Zata selalu macam reflect kan. Tak boleh cakap how I wish, sebab benda dah lalu kan, setiap benda tu. Tapi Zata rasa kalaulah ilmu tu diterapkan daripada zaman kita kecil, daripada zaman sekolah rendah, tadika, I think semua orang akan, insya-Allah dengan izin Allah, akan nampak, akan faham, akan berjaya dalam setiap apa pun khalifah kot dia orang. Bila foundation tu kuat, macam contohlah pokok kan. Kalau akar tu kuat, pegang, angin tiuplah ke mana pun dia tak akan tumbang. Tapi kalau akar tu tak kuat, angin tiup sikit pun dia akan tumbang. So ilmu kenal Allah, ilmu untuk bagaimana nak jadi hamba Allah yang baik, yang taat, itulah sebenarnya foundation ataupun menjadi akar kepada kehidupan kita. Okay, so sebab tu nak berjaya kena ada ilmu, sama ada untuk berjaya di dunia atau akhirat, dulu kena ada ilmu. Ya betul, setiap perkara yang kita buat dalam hidup ni semuanya kena ilmu. Nak jadi parent yang baik, nak menjadi parent yang menjalankan amanah Allah, yang tu kita kadang-kadang kita selalu rasa kita rasa macam nak jadi mak ayah ni senang, lahirkan anak je ada anak dah. Tapi bila fikir balik kan, sebenarnya nak jadi mak ayah ni satu tanggungjawab yang sangat besar. Kalau you tak cukup ilmu, memang you tak boleh handle. It's not like, yelah semua benda nak kahwin pun kena belajar ilmu. Okay, but I always macam fikir, kenapalah ilmu yang mengenal Allah, menjadi hamba Allah lebih baik ni tak diterapkan
daripada zaman-zaman kita kecil kan, dekat sekolah, benda ni sangat foundation. For me, once you know this ilmu, dua ilmu ni you pegang, foundation you kuat, bila you dapat ilmu lain tu, dia akan macam melonjak dengan, diri you akan melonjak dengan sangat-sangat cepat. Sebab everything you do because of Allah, nak dapat redha Allah. Dalam setiap apa yang you buat, dalam setiap apa yang you invest because of Allah. Dan kalau kita buat semua disebabkan Allah, you imagine, of course Allah akan bantu, of course Allah akan permudahkan. Okay, sekejap baca sikit. Betul Zata? Tengah usaha dan niat ultimate goal kerana Allah dan berkahnya. Memang susah sih serasa sebab kurang ilmu, kalau ada hati tabiat buruk yang dah lama tertanam. Alhamdulillah muncul suka-suka baik yang motivate diri. Thank you. Betul Zata pun akui. Nak that's why sebenarnya sebab kita nak membesarkan macam Zata kan, dah 35 tahun barulah Zata jumpa ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah ni memang dari sekolah dia cakap ini Allah semua, but it's like how I say, kat sekolah tu it's like macam dekat sini tau, ilmu tu di sini, fikiran. Dia bukan ilmu tu sentuh jiwa tau, ilmu tu tak menyentuh jiwa. So bila kita dah lalui kehidupan dan macam-macam kan, kita akan ada keladak hati, kita akan ada biawak kita akan banyak benda yang kita buat mistake itulah menjadi benda yang kita bawa pikul lah benda tu kan. Tak boleh move on tu because kita duk pikul lah benda-benda yang keladak belakangan ni kan. But how if lah kan, I fikir kalau lah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Allah yang meresap ke dalam jiwa, dan ilmu bagaimana nak jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang lebih baik, tu diterapkan daripada zaman kecil-kecil kan. You imagine a kids akan grow, kehidupan dia, whatever yang dia lalui, dia tahu Allah dengan dia tahu dia hamba Allah, dia tahu yang apa yang dia buat tu semua kerana Allah. Wah, so I think the kids will be macam subhanallah, hebat lah, anak yang hebat, orang akan jadi manusia yang hebat. So berbalik-balik pada topik Zata, macam mana nak berjaya dalam kerjaya. So you kena first thing sebelum you belajar ilmu marketing, sebelum you belajar ilmu lain-lain tu, you kena ada ilmu kenal Allah, macam mana nak jadi hamba Allah yang baik. Okay, when you apply those ilmu, you trust me, your life will change 360 darjah. Zata tak tahu nak cakap macam mana, tapi subhanallah, you akan faham kenapa Allah tu buat kehidupan macam tu, kenapa you lalui benda macam ni, dan you are always dalam keadaan sedar apa saja emosi yang datang. Okay, dan you always sedar apa yang you buat. Tu yang Zata rasa bagusnya ada ilmu. So bila you dalam keadaan sedar, you tahu apa you nak buat, dan you always know, you always tahu macam mana nak decide in every decision you nak kena buat. So dalam kerjaya benda sangat penting. Okay, contoh. Okay, kita bagi contoh sebagai seorang polis. Okay, I don't say polis ambil rasuah ke tak, but contoh. Okay, suddenly dia dia nak saman somebody sebab melanggar peraturan. Lepas tu orang tu offer RM1,000 dekat dia. Okay, instead of dengan saman, I bagi RM1,000. So kalau orang yang tak ada ilmu kenal Allah, ilmu menjadi hamba Allah yang baik-baik ni, foundation dia tak kuat, of course kita akan senang tendensi untuk ambil duit tu sebab kita ni matlamat kerja sebab duit. Kita nak, yelah. So I even macam pernah lalui situation macam tu. Tapi at that situation bukan I yang offer, tapi that police yang macam hint tapi I buat tak faham. So imagine but kalau seorang polis yang dia ada ilmu kenal Allah, dia tahu dia hamba Allah, dia tahu matlamat pegangan dia bila dia kerja ni, dia adalah khalifah kod dia sebagai polis ni adalah untuk mendapat redha Allah, memberi manfaat kepada manusia dan ummah. Dia akan, kalau orang offer, dia tak akan tolak. Dia kata ini tugas dia bagi saman not because of
saman ni nak ayuh orang ni, tapi because of nak menjadi kesedaran, peringatan pada orang tu supaya lepas ni jangan melanggar undang-undang, sebab selalunya bila melanggar undang-undang akan banyak impact. Okay, mungkin kalau drive laju akan accident dan akan menyebabkan orang lain juga. Kalau accident seseorang okey lah, bukanlah I mean accident seseorang okey, tapi kalau dia akan banyak impact dia dekat orang lain. So you boleh fikir tau, you sedar, you sedar that oh okay, kalau if I ambil rasuah ni apa akibat dia, bla 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 dan seterusnya. So that's the beauty of kalau foundation you kuat. You tak akan buat benda-benda yang pelik-pelik, yang macam contoh, you have a good foundation, orang yang bekerja kan, kalau kerja kat office ni kadang-kadang lelaki perempuan semua tu kan. So kadang-kadang kalau biasa kita pernah dengar kes di mana suami dan isteri orang bercinta di tempat kerja kan, kes-kes macam tu kan. Suami orang dikacau oleh anak dara semua. If both semua orang ada foundation kuat, dia tahu dia pergi kerja ni because of Allah, dapat reda Allah. Kalau dapat reda Allah, takkan buat benda-benda yang bukan-bukan. So bila you betul-betul ada foundation tu, you akan sedar tau setiap apa yang berlaku dan apa yang decide you nak buat, you tahu. You boleh pilih yang mana baik, yang mana buruk. Okay, Khadijah kata betul, kita rasa Allah sentiasa ada dengan kita dan sentiasa melihat kita, dan kita akan rasa malu nak buat maksiat dan dosa. Betul. Dia cakap ini datang cari ilmu ubah diri kerana Allah. Perlu cermin diri, adik diri sendiri dan dia mencari redha dan rahmat Allah. Betul sangat-sangat. So that's itulah step pertama yang nak berjaya dalam kerjaya you kena ada you kena foundation yang kuat. Okay, lepas tu keep on upgrading yourself. Okay, upgrade yourself. And another ilmu yang Zata boleh cadangkan adalah ilmu mengenal potensi IQ you. Okay, because manusia ni IQ dia sangat hebat tau. Allah cipta IQ manusia ni sangat hebat, tapi kita hanya guna 5 ke 10% je IQ kita, because we don't know how our IQ operate tau. That's why ilmu IQ sangat-sangat bagus, dan bila you faham macam mana IQ operate, insyaAllah dalam segi pelajaran yang dekat sekolah-sekolah tu you boleh excel. So it's very good to invest in ilmu and keep upgrading. Okay, keep upgrading yourself. Dan kalau yang bekerja kan, dapat gaji semua kan, cuba invest dalam setiap bulan tu, you letak allocation untuk you invest untuk diri you. Bukan untuk beli handbag mahal, bukan untuk beli kasut mahal, bukan untuk beli handphone mahal, tapi invest tu, simpan duit education mungkin 10% dari gaji you untuk pergi kelas-kelas yang macam Tata cakap ni, yang mengajar kenal Allah, yang mengajar tentang mengenal diri sebagai hamba Allah, belajar macam mana nak improve, macam mana kita nak kenal dan faham how our IQ operate. And mungkin lepas tu then you boleh invest dalam ilmu-ilmu yang improve you punya skill, soft skills, okay, technical skills. Kadang-kadang selalunya lah manusia ni, dia memang kalau dia dah kerja, dia memang tak nak invest tau. Kalau kadang-kadang even pejabat bagi pun, office bagi, management bagi allocation untuk training pun, dia takkan pergi. Because dia rasa kerja aku banyak, bila kalau aku pergi training aku patutnya boleh buat kerja ni kan. Bila you rasa macam tu, sebenarnya you are going to be stagnant in your career. Because orang yang akan berjaya mendaki tangga kerjaya, especially dalam management level, ataupun tak kisah kerjaya apa pun, is the person who always think that dia tak cukup ilmu dan dia nak upgrade ilmu dia. Trust me, dalam sebagai businessman pun sama, buat business pun sama, apa je you buat, as suri rumah pun sebenarnya, kenapa you rasa diri you rendah macam tu? Because you tak ada ilmu. Okay, jadi suri rumah, trust me, you can manage your time actually, and you put allocation and investment of your time untuk baca buku. You boleh pergi kelas online, upgrade yourself. Being a housewife and ada knowledge banyak, you are somebody compared to orang bekerja yang tak ada knowledge tu tau.
So jangan rasa rendah diri and always find time and invest untuk upgrade diri dari segi ilmu. Okay? Betul Kak Zakia. So bila you buat benda-benda macam ni, insya-Allah Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pemurah. Bila kita tu sebenarnya mencari ilmu, kita sebenarnya dan ilmu tu pastikan ilmu tu betul, okay, ilmu tu ilmu yang baik dan the best kalau boleh, my personal experience, cari mentor ataupun bila nak mencari ilmu tu, cari guru yang pegangannya kuat, okay, pegangannya kuat dan ada unsur-unsur Islam di dalam pengajarannya. Sebab apa? Kalau you belajar, ini based on experience tau. Zata memang suka belajar. Daripada zaman kerja dulu, I suka baca, spend duit di buku, I suka pergi kelas. So I banyak pergi kelas, even yang management bagi pun I pergi. But bila you pergi dekat kelas yang dia punya mentor atau dia punya guru atau facilitator tu, dia pegangan dia kuat, dia pegangan Islam dia kuat, bila dia ajar tu kan, you akan terima ilmu tu dengan rasa penuh tau di dada. It's like macam ilmu tu macam complete. Dia macam complete tau, macam padat. But kalau ilmu yang you terima tu daripada orang yang tak ada pegangan agama, dia macam mana pun kan, macam mana hebat pun konsep ilmu tu, dia mesti akan rasa kosong tau. Dia macam rasa macam, dia macam tak macam ni tau, dia tak macam ni. Dia macam ni, macam ni, ada kosong macam nak cakap, tak nak cakap. Tapi itu yang Zata rasa. And bila Zata jumpa dengan orang kan, yang memang macam sealiran dengan Zata, pun sama. Dia macam tak ni tau. Sebab lah bila kita orang-orang hebat dekat barat tu, ilmu-ilmu hebat dekat barat tu, memang kita boleh belajar, boleh spend. But then, trust me, if you learn, boleh learn tapi foundation tak ada, memang dia tak sebest macam orang yang ada foundation agama yang kuat. Sekejap baca tangan yang menghayung buaya mampu menggunakan dunia. That's the power of a mother. Ya betul. Jadi seluruh mak, alhamdulillah nikmatnya tak pernah regret quick dari MNC 12 tahun yang lalu. Oh Rin, samalah kita. Sama. Tapi Zata baru meninggalkan MNC berapa? 4 years kot. Nak masuk 4 tahun. Less than 2 years kot. Memang tak pernah regret. I never regret. Kalau orang tanya kan, memang I tak regret. I rasa my life getting better and I syukur sebenarnya I tinggalkan kerjaya I dulu sebab banyak benda yang I dapat. Okay, so I summarize dah dekat nak pukul 1, I summarize. So basically nak berjaya dalam hidup, nak berjaya dalam kerjaya, first foundation kena kuat. Pegangan you, okay, bila pegangan you kuat, apa pun jadi, you akan strong. Okay, and always letak dalam hati, dalam minda, dalam hati, dalam jiwa, rezeki tu dengan izin Allah. Rezeki adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita, not because of kita usaha itu adalah salah satu, usaha adalah cara kita menunjukkan pada Allah kita ni sebagai hamba. Kita kena bekerja keras, tapi yang pertama, yang paling penting, kerja keras untuk mendapat redha Allah. Okay, that's why solat tu kena jaga. Yang basic lah, foundation kena kuat. Dan bila you foundation kuat, lepas tu you kena selalu upgrade diri you dengan ilmu. Cari ilmu. Jangan pernah rasa kita dah pandai. Jangan pernah rasa kita cukup. Jangan pernah rasa, tak kisah ilmu apa pun kan. Ilmu agama, once kita rasa kita dah pandai, that's it. That's actually the end of your career. Kalau nak cakap kerjaya, you akan stagnan kat situ. Whatever you do pun you akan stagnan kat situ. Kehidupan you pun akan stagnan kat situ. You akan rasa macam, apa hidup aku ni macam ni? It's like macam bangun pagi, pergi kerja ni. It's like macam dah ada di autopilot tau. So itu yang Zata boleh share berdasarkan pengalaman Zata. Dan alhamdulillah
Dan syukur Allah izin Zata boleh share dengan you all dan mungkin boleh memberi manfaat pada ramai orang kan. So Zata minta maaf jika Zata ada tersalah, terkasar bahasa ke apa ke, salah cakap ke. Tak ada niat pun nak melukai sesiapa. It's just that I feel I should share my experience dengan orang so that mungkin ada orang kat luar sana bila dengar apa yang Zata share ni mungkin boleh memberi inspirasi ataupun bantu dia perbaiki diri. Okay. So thank you so much untuk yang tengok. InsyaAllah petang ni kita akan bersama dengan topik skincare. Zata akan share poster nanti. So stay tune. InsyaAllah pukul 5 petang. Kita jumpa petang ni dengan topik skincare. Okay. Thank you Rin. Thank you Kak Zakia. Thank you Ija, thank you so much. Thank you untuk yang komen. Thank you. Okay, so Zata doakan hari ni kita semua dipermudahkan urusan. Okay, always ingat apa pun kita buat nak dapat redha Allah, nak Allah pandang. Okay, bila Allah pandang insyaAllah kita akan rasa makhluk pun akan pandang. Kejar redha Allah tu. Okay, so Assalamualaikum and jumpa lagi. Selamat menunaikan solat zuhur. Selamat berlunch. Okay. So, Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.